Hidupkan pagi anda bersama kami di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Selamat pagi semua penonton Malaysia hari ini. Selamat pagi Hanif. Selamat pagi Kak Rina. Oh, Kak lah terus kan. Okey, selamat pagi semua. Khabar biasa. Ya, semoga semua berada dalam keadaan baik, sihat, sejahtera dan kita terus berada dalam keadaan yang bersemangatlah untuk meneruskan kehidupan. Jom kita mulakan pagi anda bersama kami di Malaysia hari ini. Dan mungkin ada banyak sekali perkongsian yang akan kami bawakan khusus untuk anda semua sebagai pemahaman dan pengetahuan kita bersamalah. Tapi dalam masa yang sama kan, hari ini dah 23 Februari kan? Betul. Tapi kita juga nak ingatkan bahawa sekarang ini dah pun masuk 21 Rejab 1443 Hijrah, antara bulan yang dianjurkan juga digalakkan juga untuk kita melipat gandakan amalan. Jangan lupalah ambil kesempatan ini untuk kita bersama-sama. InsyaAllah. Dan pastinya hari ini kami nak kongsikan pelbagai bingkisan dan juga topik perbincangan menarik yang pastinya juga dapat memberi manfaat untuk semua penonton Malaysia hari ini. Kita nak saksikanlah sedikit apakah antara rangkuman yang akan dibawakan sepanjang 1 jam ini. Ya, dan antara ini juga adalah kita ada perkongsian berkaitan dengan kreativiti seorang guru ini dalam memikat hati muridnya, mengajar muzik. Dia bawa irama yang sangat menarik. Kemudian ada juga artis cilik ini. Cilik juga boleh kita kata. Taklah kan. Ini perkongsian di media sosial. Cikgu ni dia ajar recorder. Kalau saya masa main dulu memang hebatlah. Hebat? Masa main, oh, saya hancur ni. Oh, tak boleh Tak boleh. Oh, saya memang suka. Saya memang paling sukalah perkongsian dengan recorder ni. Dan ini antara perkongsian cikgu yang kita bawakan secara panggilan video. Cikgu Kamarul Syahril Kamarudin, guru muzik dari Sekolah Kebangsaan Senawang bersama kita sekejap saja lagi. Dan selepas itu ada Sarah Suhairi juga. Dan kemudian akan ada perkongsian-perkongsian yang menarik yang lain jugalah. Okey, nampaknya Cikgu Kamarul Syahril sudah pun berada bersama kita. Kita nak sapa pagi ni. Assalamualaikum. Selamat pagi Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah rupanya individu yang bertanggungjawab cikgu ya. Cikgu, tadi kita tontonkan antara perkongsian dan pembelajaran yang sangat menarik ni cikgu. Macam mana sebenarnya nak mewujudkan persitaran tersebut, memastikan bahawa murid-murid ni semua berjaya untuk ikut perancangan dalam mengajar recorder ni cikgu. Okey. Sebenarnya nombor satu, saya rasa saya dah lama ajar diorang sebab saya seorang je ajar muzik sekolah ni. Kan? Jadi daripada tahun 2, 3, 4, 5, 6 saya seorang je yang ajar. Jadi rasanya berjaya bagi diorang motivasi lah sebenarnya untuk buat sendiri. Dan kalau kita perhatikan, apa yang cuba cikgu adaptasikan kelas muzik ini dengan instrumen recorder ini memang sangat menarik. 20 minit pertama memang mengikut silibus. Kemudian 10 minit terakhir itu dimasukkan elemen hiburan sedikit untuk memberi keterujaan kepada murid-murid. Mana sebenarnya idea itu dapat ilham cikgu? Sebenarnya saya dapat ilham dulu asal dia sebab saya selalu dengar orang cakap recorder ni apa benda boleh buat. Okey. Kita selalu dengar recorder boleh main do re mi fa sol la tido je kan. Betul juga. Itu yang saya hebat pun. Jadi atas dasar saya rasa saya boleh buat. Jadi tu saya bincang dengan anak-anak murid, saya cakap jom kita cuba buat. Cikgu boleh buat juga. Jadi carikan note, selalunya lagu-lagu yang viral-viral kan. Peluang. Okey, awak nak lagu apa? So macam hari tu diorang majoriti pilih lagu ni, lagu Iman Troy, Teman tu kan. Bukan calang-calang lagu cikgu. Jadi saya cakap okey boleh saya carikan note. Lepas tu ajarlah diorang tiup. Saya ingat cikgu dapat inspirasi dari filem Muhabbatin. Guru muziknya. Cikgu difahamkan cikgu ada recorder sebelah cikgu sekarang ni kan. Kalau lah nak belanja kami pagi-pagi ni. Antara iramanya, kalau tak ke mana tumpahnya kuah kalau tidak kena nasikan. Macam itulah. Nak dengar juga alunannya cikgu, silakan. Boleh. Cikgu nak main lagu apa ni? Lagu yang tengah trending cikgu. Lagu tengah trending, saya try ni lah, lagu Mengintai dari Tirai Kamar. Ini bawa nostalgia zaman sekolah cikgu, silakan. Pagi-pagi ni cikgu jiwang kita, silakan. Okey, saya cuba Kalau salah, minta maaf lah banyak. Okey, saya cuba. Okey.
cikgu. Alamak. Ini kalau Izzat Lazim dengar mau ajak duit ni cikgu. Dia terus sambung. Terasa tercabarnya. Gitu cikgu. Mantap lah cikgu. Ya, silakan. Okey, baik cikgu. Kabarnya juga cikgu telah membimbing pasukan sekolah cikgu sendiri untuk pertandingan recorder ini. Boleh cerita sikit pengalamannya cikgu? Okey, pengalaman dia alhamdulillah lah sebelum ni dah pernah lah 2-3 kali jadi Johan peringkat Negeri Sembilan kan. Dan saya rasa itulah salah satu sebab anak-anak murid saya boleh kata semua kelas dapat main recorder sebab saya terpilih untuk wakil sekolah adalah salah satu motivasi untuk orang. Betul. Jadi selalu saya cakap siapa yang main bagus, siapa yang rajin usaha akan dapat wakil sekolah. Jadi macam orang sekolah rendah ni kita dapat dengar nanti kalau menang dapat pergi berjalan kan. Dapat pergi Sabah, dapat pergi Sarawak. Itu sebenarnya motivasi paling besar kat orang tu. Betul kan. Dan mungkin cikgu, sebagai motivasi juga satu hari nanti kita boleh bawa cikgu bersama anak murid datang ke sini secara langsung. Kan? Dan motivasi yang terkini, itulah saya kat orang. Kau nak keluar TV tak? Apa salahnya Jang ya tak? Kan? Baik, cikgu terus memberi ilham dan juga semangat kepada murid-murid untuk mereka lebih fokus dalam bidang ataupun mata pelajaran muzik ini. Kami juga doakan agar cikgu juga ada banyak ya ilham-ilham lagu-lagu trending lepas ni cikgu. Ya, betul cikgu. Lagu Hindustan jangan lupa ya. Cikgu terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, itu kisah inspirasi Cikgu Kamarul Syahrir dari Sekolah Kebangsaan Senawang yang sebenarnya ada kreativiti tersendiri. Ya, bagaimana sebenarnya menggunakan pendekatan untuk memikat hati anak muridnya. Itu kan seni kreatif kan? Dan apabila diajar dengan cara yang kreatif, bertambah-tambahlah kreatifnya tu. Ya. Okey, jadi kita nak teruskan perkongsian. Kalau tadi ini berkaitan dengan inspirasi, sekarang juga ini mungkin berkenaan dengan satu lagi perkongsian yang akan didengarkan, boleh memberi manfaat kepada semua, termasuklah golongan orang kurang upaya ini dalam usaha untuk kita menjalin gabungkan keupayaan mereka bersama dengan teknologi sekarang ini kan. Dan kalau kita lihat sebenarnya penggunaan teknologi digital ini memainkan peranan yang besar dalam kehidupan seharian hari ini, apatah lagi dalam suasana pandemik COVID-19 yang kita hadapi ini. Bagaimana sebenarnya kita nak memanfaatkannya dan bagaimana pula ia dapat dimanfaatkan oleh golongan OKU ini. Itu yang kita nak bawakan dalam perbincangan di Malaysia hari ini. Tapi sebelum tu, kita nak kongsikan satu bingkisan ini menyentuh tentang mungkin pandangan dalam kalangan golongan OKU sendirilah. Sama ada teknologi digital hari ini benar-benar memberi manfaat ataupun mereka lebih suka secara manual. Jom kita saksikan terlebih dahulu. Silakan. Kecanggihan teknologi masa kini menjadikan masyarakat lebih gemar berinteraksi melalui telefon pintar atau peranti mudah alih yang lain. Persoalannya, adakah segala kemudahan secara digital dan sistem yang diguna pakai dapat memberi sinar baharu kepada golongan kelainan upaya? Adakah membantu memudahkan mereka atau sebaliknya? Hilang penglihatan sejak kecil akibat demam panas, Jamil Bustam, 49 tahun, menganggap perkara ini sedikit sebanyak menyukarkannya berurusan. Mungkin juga kerana faktor usia selain kerap memerlukan kemahiran dan pembelajaran kendiri. Meskipun menetap di tengah-tengah kepesatan bandar Kuala Lumpur, namun, dia merasakan ada sesetengah kaedah atas talian agak merumitkan, terutama kepada golongan kurang upaya penglihatan seperti dirinya. Bagi saya kalau nak berbanding dengan online ni, kalau online ni dia orang boleh duduk setempat je, tak payah di mana-mana. Itu yang dia orang suka pakai online. Bagi saya yang tak pakar dalam bidang IT, tak mahir, tapi saya ada pilihan yang lebih selesa, iaitu dengan menggunakan secara manual lah. Saya kena pergi nak renew secara manual lah, naik kenderaan awam lah, macam taksi, nak pergi ke tempat tu. Lepas tu nak berurusan tu memang senang. Kita maksudnya face to face. Berlainan pula bagi Dr. Elijah Irwin, 46 tahun.
dia memanfaatkan sebaiknya penggunaan teknologi di dalam rutin harian. Kehilangan deria penglihatan berpunca daripada kemalangan ngeri yang berlaku hampir 12 tahun lalu membuatkan dia harus mempelajari selok-belok dan cara hidup orang kelainan upaya agar tidak membebani keluarga. Dr. Erwin yang bekerja sebagai pengumpul dana bagi Yayasan Orang Buta Malaysia mengambil masa hampir setahun untuk mahir menggunakan telefon pintar. Jadi saya tinggal seorang diri, saya tak tinggal bersama keluarga. Saya tinggal seorang diri dan saya boleh melakukan apa saja sebenarnya yang orang lain boleh lakukan dan tanpa saya perlukan bantuan sebenarnya. Sangat menyenangkan dan mempermudahkan kerja-kerja yang sepatutnya seorang OKU seperti saya lakukan setiap hari. Contohnya seseorang yang normal, yang kita anggap biasa lah, yang bukan OKU, boleh melakukan kerja katakan menggunakan telefon pintar atau smartphone dengan cara mereka kan nampak, so mereka tak ada masalah untuk type atau buka aplikasi. Untuk kita macam OKU, terutama OKU penglihatan, kita menghadapi masalah yang sangat besar sebab pertama tak nampak, kedua oleh kerana tak nampak kita perlu menggunakan teknologi asistif dan bentuk dikatakan nama dia pembaca layar atau screen reader. Saya kurangkan kecepatan, okey. Sekarang saya boleh type. Seiring dengan peredaran semasa, mahu atau tidak, kita perlu melengkapkan diri dengan kemahiran teknologi. Ini penting bagi mengelakkan mereka tercicir dalam mengguna pakai platform terkini dan turut sama ke arah menjadi masyarakat digital. Baik, itu sedikit sudut pandang dan juga laporan yang disediakan oleh wartawan kami iaitu Mimi, dan itu antara perbincangan yang ingin kami bawakan. Okay, kita faham golongan orang kurang upaya ini terutama dari sudut penglihatan berdepan dengan cabaran. Tapi sekarang cabarannya mungkin sedikit berbeza dengan era pendigitalan ini, dan itu yang kita cuba santuni bersama dengan tetamu kita, Rena. Dan kita nak lalukan kehadiran Cik Silaturahim Dahman, merupakan pengerusi Yayasan Orang Buta Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Rahim, 20 tahun dalam dunia pendidikan. Apa khabar Cikgu? Jemput saya ke studio. Ya, terima kasih kan sudi bersama dengan kami, Cikgu Rahim kan. Cikgu, mungkin sebagai permulaannya kalau kita nak kongsikan, tadi dah dikongsikan juga oleh rakan-rakan yang berada di Yayasan Wawasan Orang Buta Malaysia, melihat kepada cabaran dengan sejajarnya kita bergerak dalam dunia digital ni, Cikgu. Bagaimana sebenarnya ia betul-betul menjadi cabaran bagi golongan orang kurang upaya penglihatan ni, Cikgu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ledakan teknologi membawa dua impak besar ya kepada golongan OKU, khususnya OKU yang tidak dapat melihat atau sering disebut orang buta lah. Impak yang pertama, ia tidak boleh diguna pakai oleh OKU penglihatan kerana kebanyakan teknologi itu memerlukan penglihatan. Lebih-lebih lagi bila kita bercakap tentang smartphone yang touch screen, yang tidak berbutang lagi, hanya melalui sentuhan. Itu impak yang pertama. Impak yang kedua, wujudnya satu inovasi untuk membuatkan peralatan itu bercakap atau bersuara, ya, dengan menggunakan sistem yang dipanggil screen reader atau perisian pembaca skrin. Now, apabila wujudnya perisian pembaca skrin, maka orang-orang yang tidak dapat melihat ini mula mengakses kebanyakan peralatan teknologi ini. Termasuklah personal computers, ya, dan lain-lain gadget yang ada di dalam pasaran. Now, the issue sekarang ini ialah tak semua what would you call it, online ataupun digital content itu boleh dibaca oleh perisian yang bersuara ini. Ya, kerana perisian ini atau apa-apa sistem yang membolehkan OKU menggunakan peralatan itu
mempunyai limitasi, ya, mempunyai limitasi atau limitation yang sangat tinggi. Jadi akibat daripada limitasi ini berlakulah keciciran ataupun keterpinggiran di kalangan OKU penglihatan yang tidak dapat pelbagai kemudahan seperti online transaksi, ya, ataupun kemudahan e-wallet, ya, dan kemudahan-kemudahan lain yang seperti mengisi borang atas talian, membeli barangan atas talian, ya. Dan apa juga yang memerlukan gadget untuk to perform the task. Dan melihatkan kepada kehidupan kita hari ini, Cikgu, sememangnya teknologi digital ini memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita, menjadi satu keperluan penting. Namun bagaimana sebenarnya dari segi kecaknaan golongan OKU ini sendiri, memandangkan terdapat ada beberapa limitasi yang mungkin menjadi kekangan dalam kalangan OKU. Bagaimana mungkin kesedaran diwujudkan dalam kalangan mereka? Saya berpendapat dan saya percayalah, ya, apa juga cabaran yang dihadapi itu boleh diatasi sekiranya ada satu kursus ataupun solution, ya, diambil untuk menyelesaikan masalah itu. Kita ambil contoh yang terbaru, pihak Kementerian atau pihak Kebajikan Masyarakat Malaysia ingin memperkenalkan JKM Pay, ya. Di mana separuh daripada bantuan kewangan yang diberi kepada golongan OKU ini akan diterjemahkan ke dalam bentuk e-wallet. Jadi kalau bantuan itu 450, separuh dalam bentuk tunai ke dalam akaun, separuh lagi dalam bentuk e-wallet. Jadi mereka perlu membeli barangan dengan menggunakan e-wallet itu di kedai-kedai terpilih yang dilantik oleh pihak yang berkaitan, ya. Jadi kebimbangan kita ialah tak semua OKU itu boleh menggunakan kemudahan e-wallet seperti saya sebutkan tadi, ya. Dan yang kedua, tak mungkin kedai-kedai terpilih itu terdapat di semua kawasan. Yang ketiga, kalau ada pun kedai-kedai panel yang dilantik itu, mungkin persekitarannya tidak mesra OKU. Khususnya seperti pengguna kursi roda yang memerlukan rem untuk jalan naik, yang khusus, ya. Dan laluan yang luas. Begitu juga orang buta memerlukan kawasan yang longkang ditutup, laluan yang berrailing, ya, handrail, ataupun lantai yang ada tactile timbul itu untuk membolehkan mereka rasa dengan kaki untuk bergerak. Jadi kita bimbang limitasi yang sedia ada itu menjadi lebih limited, ya. Apabila wujudnya sistem yang mungkin pada masa ini masih kurang mesra OKU. Ya. Jadi perlu ada satu dialog secara komprehensif antara semua pihak yang terlibat, khususnya kumpulan SASA, ini OKU, apakah pendekatan terbaik untuk menyelesaikan isu-isu begini. Cikgu, kita faham dan tapi nak kita memang perlu menuju ke arah pendigitalan ini. Ini adalah masa depan, betul. Dan dalam masa sama kita perlu menyantuni juga golongan seperti yang cikgu cakapkan ini. Okey, sekiranya dialog itu boleh diwujudkan, saya faham, saya percaya akan ada jalinan kerjasama ini. Apa sebenarnya yang akan diharapkan, yang diperlukan dalam masa untuk kita seiring ini, cikgu, bersama-sama? Ya, kita semua sependapat yang hala tuju, ya, ke arah digitalization, ya. Whether we like it or not, that is the future. Betul. Ya. In fact, it has been the trend at the moment, ya. Jadi OKU juga harus bergerak ke hala tuju yang sama. Jadi sekiranya wujudnya dialog, saya rasa mungkin golongan SASA ini, OKU ini, akan ada pendapat bagaimana the implementation of that new system can be done tanpa memberi kesan yang negatif kepada mereka. I think it is not about ignoring the new system or ignoring the new idea, the new innovation. It is about how do we make it much more disabled friendly. For example,
kalau lebih banyak panel boleh dilantik di lebih banyak kawasan, ya, maka penggunaan e-wallet itu will become much more convenient. Ya, isu yang saya dengar dan saya baca sekarang ini hanya kedai-kedai yang berdaftar dengan bank Islam yang akan dilantik. Okey. Yang pastinya tak semua kedai berdaftar dengan bank Islam. Jadi apa salahnya kalau lebih banyak kedai panel dilantik walaupun mereka tidak berdaftar dengan bank Islam. Perlu diperluaskan. Perlu diperluaskan. Dan lagi satunya kita harus memilih panel-panel yang memang mengambil kira kemesraan OKU persekitarannya tu, yang mana saya yakin pihak agensi, jabatan dan kementerian yang berkaitan sudah memikirkan semua ini. Mereka sudah memikirkan semasak-masaknya. Cuma mungkin ada perkara-perkara yang terlepas pandang ataupun yang belum mencapai keputusannya lagi. Jadi perlu ada dialog secara terbuka dan lebih transparan untuk membolehkan pihak yang menjadi kumpulan sasar itu memberi suara. Kerana motto atau slogan OKU, nothing about us without us. Tidak ada sesuatu berkenaan dengan OKU tanpa pelibatan OKU. Setuju. Dan kita juga mengharapkan agar apa sahaja perubahan yang berlaku di negara kita ini yang melibatkan soal pendigitalan turut sama melibatkan dari segi kesaksamaan penggunaannya dalam kalangan komuniti OKU sendiri. Dan semuanya perlu mesra OKU. Cikgu Ustaz Rahim Dahman, terima kasih banyak-banyak atas sudi bersama kami. Terima kasih. Nanti insya-Allah akan kita panjangkan lagi perbincangan ini dengan platformnya Pengurusi Yayasan Orang Buta Malaysia bersama dengan kami, dan sangat sigak dan istimewa lah. Terima kasih sekali lagi cikgu ya. Alhamdulillah. Kita berteriak seketika selepas ini katanya ada seorang ni pasrah dah. Belum apa-apa dah pasrah ke? Pasrah je kata nak datang sini. Itu akan kami perdengarkan nanti hanya di Malaysia Hari Ini. Tak seperti kasih diriku tenggelam di dalam sepi. Akunya sebuah cinta yang tercebiskan noda, meruntuhkan seluruh cinta di hatimu. Telah aku coba dengan seribu daya, berat hati tak mampu harungi semua. Kuatkanlah hatiku, pinta di dalam setiap akhir sujudku. Lebih baik
tercebiskan nota meruntuhkan seluruh cinta di hatimu. Telah aku coba dengan seribu daya, berat hati tak mampu harungi semua. Kuatkanlah hatiku, pinta di dalam setiap akhir sujudku. Lebih baik ku akhiri semua ini. Semua ini. Wah, itu dia persembahan hebat daripada Sarah Suhairi. Dan yang pastinya juga, orang kata suara pagi ni memang sangat penting tahu Hanif. Kalau pagi boleh menyanyi, maksudnya cemerlang lah. Maknanya boleh menyanyi lah tu. Boleh menyanyi lah. Sebab tu kami pagi-pagi tak menyanyi. Sarah okey Sarah Pagi-pagi dah pasrah ni. Baik Sarah, kalau kita lihat lagu ini menjadi OST untuk slot Samarinda TV3. Tahniah. Alhamdulillah. Dan pastinya kita nak tahu jugalah jalan cerita pasrah ni. Kenapa pasrah? Kalau kita tengok video klip tu seolah-olah wanita ini dizalimi lelaki. Wow. Janganlah lelaki tu ke sini. Zalimi lelaki. Kaum lelaki. Jadi kita nak tahu cerita sinopsis pasrah ini. Okey, kalau macam sebelum ni single-single Sarah semua kalau ikutkan, kalau kita perasan dia macam ada jalan cerita tau. Mula-mula tu dia macam bila hubungan itu pasti tak pasti dia ada keluar lagu Mungkin. Lepas tu kita ada keluarkan lagu Andaikan. Kita macam mengandaikan sesuatu apa yang akan terjadi at the end of the day. Dan akhir sekali kita ada Pasrah. Bermakna kita dah berada di fasa di mana saya dah reda dengan keputusan yang terjadi. Baiklah. Dan yang pastinya juga kalau boleh Sarah kongsikan penerimaan peminat tentang lagu ini. Tapi sebelum tu mungkin boleh kongsikan lagu ini, ciptaannya, komposernya. Sebenarnya lagu ni adalah ciptaan Abang Farouk dan juga lirik oleh Sena. Jadi sebenarnya macam kalau semua karya-karya Abang Farouk sebenarnya kita pernah dengar, kita tahu dia ada orang kata signature dia. Dia ada sound dia tersendiri. Macam bila kita dengar, kita tahu itu adalah karya. Betul. Betul. Macam lagu-lagu, ada lagu Ani Hasrita, lagu Emilia dan sebagainya. Banyak sangat yang kita dengar tu macam bagi Sarah, semua lagu-lagu yang dihasilkan oleh Abang Farouk sendiri, dia ada macam mood dia tersendiri. Penerimaan peminat macam mana? Apatah lagi ni macam bawa OST kan? Betul. Berat sikit ni. Sebenarnya Alhamdulillah Sarah sebenarnya sangat-sangat happy bila dapat tahu Sarah punya lagu Pasrah menjadi OST untuk sebuah drama. Sebab dari situ juga kita dapat juga sedikit sebanyak exposure. Sebab bila orang tengok drama, orang macam, lagu apa ni? Nak dengar kat mana? Siapa nyanyi kan? Jadi orang akan mula mencari lagu tu dan it helps lah, dia membantu jugalah dalam masa yang sama. Mana datang dulu? OST datang di lama dulu ke? Lagu ni yang buat dulu ke? Lagu ni dia memang ada. Kemudian dapat tahu lagu ni akan menjadi OST. Okey. Tapi kalau kita lihat komen-komen di laman YouTube berkenaan dengan video klip ini, ramai yang sudah memberi gelaran kepada Sarah sebagai Queen of OST. Wow. Alamak. Dan ramai juga yang boleh mengaitkan kehidupan realiti mereka dengan lagu ini sendiri. Tapi kan, betul. Tapi nak tahu jugalah, bila kita hayati video klip tersebut, saya kurang faham di akhir penceritaan. Sebab ini kata pasrah, tapi kemudian nampak macam ada sisi hitam seorang wanita yang ingin membalas dendam. Saya rasa semakin dalam Bagaimana sebenarnya tafsiran video klip tu? Okey, kalau mungkin kalau anda lihat muzik video sepenuhnya,
dia ada satu scene yang akhir sekali tu dia macam memberi satu sisi yang lain oleh wanita tersebut. Jadi mungkin juga dia boleh jadi continuation untuk lagu akan datang. Ada sambungannya. Ada sambungan. Kejap kita maintain shot ni dulu. Penerbit kita maintain sebab saya tahu Sarah sedang menyanyikan lagu tu kepada orang kat belakang. Oh. Tengok okey. awak tu ada siapa? Wow. Yang mana? Oh. Tak ada. Sarah mungkin sedikit harapan dan juga sokongan daripada mereka menonton peminat-peminat Sarah. Macam nak teruskan sokongan dan apa harapan awak lah untuk lagu ni, Sarah? Okay, harapan Sarah harap semua peminat-peminat Sarah dapat terima karya yang Sarah baru bawakan dan Sarah harap untuk masa akan datang mungkin akan ada continuation tapi mungkin berbeza genre sedikit. Jadi Sarah harap semua boleh terima dengan hati yang terbuka untuk kita explore lagi banyak jenis genre kat Malaysia ni dan hopefully kita boleh support semua artis-artis tanah air kita, insya-Allah. Pastikan sambungan cerita untuk lagu seterusnya ni menunjukkan dari segi pemerkasaan wanita pula. Asyik kena curang je kan. Asyik dizalimi je. Betul. Marah ni. Baik, kita doakan yang terbaik untuk Sarah Sori dan juga Teresanya. Amin. Ada rezeki kita jumpa lagi ya. Boleh, insya-Allah. Terus maju jaya, Sarah ya. Amin. Sabar ya ni. Itulah. Panas ya. Dia dah macam lain dah. Okay, kita berteriak seketika. Selepas ni banyak lagi perkongsian bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Malaysia hari ini. Pastinya kami nak bawakan pemerhatian penonton untuk sama-sama kita ikuti berkenaan dengan sumbangan dana pembangunan Ruak Jawi yang akan berlangsung di Mesir melalui Yayasan Al-Azhar Al-Thani. Jadi untuk itu sudah pun berada di atas talian bersama dengan kita Datuk Ustaz Badlishah Alauddin, pendakwa selebriti. Assalamualaikum Datuk Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Terima kasih. Suara pun bersemangat hari ini Ustaz, kita nak cerita. Alhamdulillah. Okey. Baik, berkongsi tentang sumbangan dana pembangunan Ruak Jawi ini terlebih dahulu, Datuk Ustaz mungkin boleh kongsikan mengapa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang yang berilmu. Silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kita lihat dalam Quran, perkataan ilmu diulang lebih banyak daripada perkataan agama. Perkataan ilmu dalam Quran diulang 105 kali. Perkataan agama diulang 103 kali. Sebab itu kalau dikira sekali dengan derivatif atau kata jadian, perkataan ilmu dalam Quran disebut tidak kurang daripada 744 kali. Alim, ya'lamu, ya'lam dan bagai-bagai lagi. Maka di situ saja sudah menampakkan agama kita sangat menekankan kepada ilmu. Wahyu orang Islam yang pertama bukan tentang pergi haji, bukan tentang semayang, tapi tentang iqra. Belajar, sekolah, mengaji, buat research. Jangan jadi bodoh. Sebab itu para ulama mengatakan dalam dunia ni manusia ada 4 jenis saja. Kita kena berhati-hati. Rajulun yadri, wala yadri annahu yadri, fadhaka ghafilun fanabbihu. Pertama, orang yang dia sebenarnya tahu, tetapi dia tak tahu bahawa dia tahu. Ini orang yang lalai. Kita kena selalu ingatkan dia. Ada manusia jenis kedua, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, fadzaka jahilun fa'allimu. Ada orang yang dia tak tahu bahawa dia dan dia tahu sebenarnya dia tak tahu. Ini orang yang tak pandai, kita kena ajar dia. Golongan ketiga, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzaka akilun fattabi'u. Orang ketiga, orang yang tahu, dia memang tahu dan orang itu dia mengajar pula pengetahuan dia. Ini orang yang pandai, orang alim. Kau kena ikut dia. Yang kita tak nak orang yang keempat. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fazaka ma'ikun fahzaru. Orang yang sebenarnya tak tahu dan dia tahu bahawa sebenarnya dia tidak tahu, tapi dia mengajar pula kepada orang lain. Ini orang yang berbahaya. Kau jauhilah orang sebegini. Ini orang panggil a jack of all trades is a master of none. Tak tahu apa, tapi dia mendidik masyarakat. Sebab itu kita kena kembalikan kepada akar kita, membentuk generasi yang alim mengikut acuan yang sebenar. Ini mustahak. Baik. Bila Datuk Ustaz menyentuh tentang Allah menyuruh kita mencintai ilmu dan mencintai orang yang berilmu, mungkin apakah agaknya amalan yang boleh kita lakukan untuk mencintai ilmu dan juga orang-orang yang berilmu ni, Ustaz? Baik, terima kasih.
salah satu daripada cara untuk kita nak membantu dan nak mengangkat martabat orang-orang yang berilmu ini adalah kita bantu untuk orang-orang yang nak mempelajari ilmu. Sebab itu pada kesempatan pagi ini kita ingin mengajak seluruh muslimin muslimat dalam usaha kita nak membentuk generasi berilmu yang sebenar ini, kita nak kongsikan kewujudan sebuah institusi namanya Ruwaq Jawi. Jadi Ruwaq ini bukan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tidak. Ruwaq ini bahasa Arab, maknanya anjung. Kalau di hotel tu, lobby tu kita panggil Ruwaq. Ruwaq ini nama khusus yang digunakan oleh generasi Al-Azhar, Universiti Al-Azhar khususnya, sebagai satu tempat untuk pengajian, perbahasan ilmu, daurah-daurah, kursus-kursus seperti mana yang kita boleh tonton di skrin sekarang. Mereka berkumpul, ulama, jadi mereka dapat belajar banyak ilmu-ilmu tambahan. Sebab itu di pusat pengajian Ruwaq Jawi ini kita membawa satu harapan besar khususnya kepada para pelajar anak-anak kita yang dari Nusantara ini, daripada Malaysia, Indonesia, Brunei yang bertutur bahasa Melayu ini, mereka dapat berkumpul bersama para ulama Al-Azhar dan para ulama yang akan datang pula ke Ruwaq Jawi ini untuk mengajar mereka dalam bahasa Arab. Jadi waktu siang mereka akan belajar di fakulti di pengajian di universiti. Waktu petang, waktu malam, cuti musim panas, kita sediakan kelas-kelas pengajian di Ruwaq Jawi ini. Baik, dan boleh Ustaz kongsikan dari segi jumlah yang diperlukan bagi melengkapkan tabung dana pembangunan Ruwaq Jawi ini, dan bagaimana pula caranya penonton-penonton kita berminat untuk menyumbang kepada Ruwaq Jawi? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Pusat pengajian Ruwaq Jawi ini kita bukan dirikan di Kuala Lumpur ke di Shah Alam, tidak, tapi di Kairo, di Mesir, di Kahirah. Jadi kita nak mendapatkan satu bangunan, kita nak buatkan dewan-dewan kuliah yang baik, kelas-kelas pengajian, ada perpustakaan. Jadi kita menyasarkan dana sebanyak 4.35 juta untuk kos pembelian bangunan itu. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada yang telah menyumbang. Setakat ini kita dapat 1.6 juta. Kita masih lagi memerlukan 2.85 juta daripada para penonton muslimin muslimat kita. Sebab itu cara untuk nak bantu kita seperti yang tertera di skrin, boleh ambil gambar ataupun transfer ke akaun Maybank kita 562-106-698-855, nama Yayasan Al-Azhar As-Sani, ataupun boleh saja terus melayari landing page kami di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Di dalam landing page ini kita detailkan setiap masa, setiap ketika berapa sumbangan yang telah kita terima untuk nak memberitahu kepada masyarakat bahawa ini perjuangan kita nak membentuk golongan ataupun generasi ulama pelapis kita, insya-Allah. InsyaAllah, dan semoga perjuangan ini dipermudahkan hendaknya Ustaz. Dan bagi anda yang ingin menyalurkan sumbangan, boleh terus ke www.danapembangunanruwaqjawi.com. Orang kata tangan yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Datuk Ustaz Badrishah Alauddin, pendakwah selebriti, berkongsi dengan kita tentang sumbangan dana pembangunan Ruwaq Jawi. Malaysia hari ini akan berehat seketika, kembali selepas ini bersama rakan setugas Hanif Miswan. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita ada lagi sikit saja perkongsian untuk kami bawakan, tapi tak kurang juga pentingnya untuk kita kongsikan. Dan untuk itu kita ingin bawakan kepada anda berkaitan dengan tabung dana Masjid Pertama Bukit Beruntung, wadah perpaduan ummah. Dan untuk itu saya sangat berbesar hati kerana bersama yang saya tamu adalah Al-Fadhil Ustaz Cik Amran Mak Yusof, pendakwah bebas merangkap Duta Khas Tabung Dana Pembinaan Masjid Bukit Beruntung. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sihat Ustaz ya? Sihat, alhamdulillah. Ya, Ustaz, mungkin sebagai pengenalannya tentang cadangan pembinaan Masjid Pertama di Bukit Beruntung, wadah perpaduan ummah ni, silakan Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Hanif. Terima kasih Malaysia Island TV3. Baik, pertama sekali Bukit Beruntung ni dia mula membangun di lebih kurang tahun 1998 sehingga hari ini populasi penduduk dah lebih kurang 60,000. Okey. 60,000 tu kalau kita bagi dengan umat Islam lebih kurang dalam 45,000 macam tu. Kemudian di Bukit Beruntung sehingga hari ini tak ada masjid. Yang ada 11 buah surau dan 5 surau yang dinaik taraf menjadi surau Jumaat. Tetapi melimpah-limpahlah sampai ke jalan bila solat Jumaat. Jadi cetusan idea ni bermula pada tahun 2013 di mana ada satu surau Al-Muhajirin
yang duduk berhampiran dengan tapak masjid yang kita dapat daripada pemaju tu lebih kurang 2 ekar. Dan diorang ni pandang ada satu benda yang kita perlu buat. So cetusan idea 2013. 2015 Allah izinkan kita dapat wartakan tapak tu dan JAIS benarkan kebenaran untuk buat urusan semua ni. Dan bermula daripada saat itu kita dah mula start buat kutipan infak, dana dan sebagainya lah. Tapi kita nak bagi tahu bahawa ini adalah masjid yang pertama di Bukit Beruntung. So kita nak buka ruang kepada orang Bukit Beruntung utamanya. Saya samalah Bukit Beruntung. Okay, orang saya juga. Orang Bukit Sentosa di sebelahnya tu. Supaya jom kita sama-sama mengambil ruang dan peluang untuk kita bina sebuah masjid demi kepentingan ummah di Bukit Beruntung ni. Hak tu paling penting. Penduduk dah ramai, 60,000. Masjid tak ada. So kita solat di surau-surau yang tidak berapa sempurna tu, kita nak bangunkan yang lebih sempurna. Dan kita nak dia seperti mana yang Hanif baca tadi, wadah perpaduan ummah. Kita nak jadi masjid ni bukan hanya tempat solat jemaah, tapi semua menjadi tumpuan kepada masyarakat. Segala macam urusan dijadikan kita panggil Islamic One Stop Center. Ya, betul. Dan masjid itulah antara tujuan juga, pusat kepada wadah perpaduan ummah ni. Ustaz mungkin boleh kongsikan perkembangan terkini kutipan dana yang telah disumbangkan oleh orang ramai dan juga berapa lagi sebenarnya yang diperlukan. Okey, baik. Kalau kita melihat kepada kutipan sampai hari ini, kita memiliki 3 juta. Alhamdulillah. 3 juta daripada kos keseluruhannya ada 16 juta. Kalau kita tengok 16 juta tu nampak macam besar sikit buat masjid ni. Tapi masjid ni dibina bukan hanya untuk masjid sahaja, tapi dibina dengan lengkap supaya masyarakat di sekeliling dapat guna masjid tu bukan hanya untuk solat jemaah. Dia masjid tu akan dibina secara 3 tingkat dengan dewan solat 2 tingkat. Bawah tu disediakan parking. So kita tak perlu parking di bahagian tepi. Di parking pula tu kita sambung terus dengan bahagian di sebelah dewan multipurpose hall di mana masyarakat boleh guna. Mungkin ada penggunaan tiba-tiba mungkin musim banjir kita buat pusat bencana dan sebagainya di situ. Dan yang paling penting masjid ni akan ada sistem solar. Bagi mengurangkan maintenance bulanan dan sebagainya kan. Maka hak ni kita, sebab tu saya sangat tekankan pada diri saya sebagai penduduk Bukit Beruntung, dari 3 juta tu kita perlu berusaha untuk merealisasikan sebab kita harap pembinaan masjid ni komplitnya pada tahun 2024. So kita ada lagi 13 juta, moga-mogalah dengan ruang yang MHI bagi ni, Allah bagi rahmat dan keberkatan kepada kita semua. InsyaAllah. Dan Alan dah bercerita mengenai rahmat dan keberkatan ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga berkaitan dengan kebaikan berinfak khususnya bagi pembinaan masjid ni, Ustaz. Okey, baik. Dia kalimah mudah yang saya kata. Kalau kita mengaji dalam bab bab ilmu tasawuf. Ulama tasawuf kata apa? Ulama tasawuf kata manusia yang paling baik. Apabila dia mendapat harta, maka dia terus menggunakan harta tersebut. Dia dianggap seumpama mengirim harta ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang lalai adalah manusia apabila menggunakan mendapat harta tapi dia gagal memanfaatkan hartanya, disimpan dan dikira jumlahnya dan kemudian dia mati, maka dia tidak menghadirkan apa-apa. So sebab tu kita nak bagi tahu kepada kita bahawa bina rumah sendiri pun dapat pahala. Anak isteri duduk dalam, kita yang kedua keluarga dapat pahala besar. Tambah-tambah bina rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka besarlah pahalanya. Nabi sebut dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya siapa yang berusaha atau mengambil ruang dan peluang untuk sama-sama bina rumah Allah, Allah bina rumahnya dalam syurga Allah Ta'ala. Malah dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahawa sesungguhnya orang yang salah satu daripada ibadah yang di dunia dapat, selepas mati pun dapat. Salah satunya adalah membina masjid. So pahala ni akan sampai berterusan macam sungai mengalir tanpa henti. InsyaAllah. Ustaz, kita ada sikit masa lagi, mungkin nak diwara-warakan cara untuk bersama-sama melakukan infak ni, Ustaz. Okey, baik. Kaedah dia mudah. Kaedah yang paling mudah adalah saya nak tekan orang Bukit Beruntung dulu. Sebab dia ahli dia kan. Bukit Beruntung dan jiran Bukit Sentosa maupun Selangor atau Malaysia dan mana-mana je lah. Pergilah kepada www.masjidbukitberuntung.com, cari kat situ, ataupun FB Pembinaan Masjid Bukit Beruntung. Mudah betul ya. Semua kat situ ada. InsyaAllah nak 1000 daya. Allah akan bagi ruang kepada kita. Dan cara nak wakaf ni sangat mudah. Daripada RM10 sampailah tanpa had.
Jadi kalaulah paling tidak orang Bukit Beruntung kata ada 60,000. Kalau seorang sikit rasanya boleh selesai tu. Selesai tu. 2024 insya-Allah siap tu. Ya, insya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Semoga dipermudahkan setiap urusannya. Ustaz Cik Amran Mat Yusof, pendakwa bebas merangkap Duta Khas tabung dana pembinaan Masjid Bukit Beruntung dalam usaha untuk mencari tabung dana masjid pertama Bukit Beruntung Wadah Perpaduan Ummah. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dan itu dia sedikit perkongsiannya dan saya nak berjalanlah ni bersama dengan rakan tugas Rena di sini. Rena, apa kita nak kongsikan di sini, silakan. Okey, kalau boleh kita nak dapatkan pemerhatian daripada penonton Malaysia hari ini berkenaan jumlah kes baharu COVID-19. Semalam 27,179. Satu angka bukan untuk dibanggakan, tetapi juga untuk kita ambil serius perkara ini kerana setiap daripada kita ni ada tanggungjawab yang tersendiri. Betul, dan daripada jumlah kes harian ini untuk pengetahuan semua jugalah ianya akan diberikan satu hari selepas baru kita tahu jumlah sebenar. Betul. Sebab nak dirangkakan dari sudut kategorinya, dari sudut kemasukan ke hospitalnya, dan itu yang diwar-warkan sekarang ni, dikongsikan sekarang berkenaan dengan bagaimana kemasukan yang semakin meningkat ke hospital itu dan juga di kalangan kanak-kanak bawah 12 tahun ini. Ya. Okey, kalau boleh kita lihat ada kategori katanya. Mengikut negeri. Okey, ini mengikut negeri jumlah kes positif dan kalau kita lihat Selangor mencatatkan jumlah 907,427 kes. Secara keseluruhannya dan ini setakat 22 Februari lah semalam. Tarikh yang cantik, tapi jangan terlupa bahawa ini juga kategori-kategorinya antara yang tinggi juga di Kuala Lumpur dan Selangor. Dan dimaklumkan di Johor juga peningkatan yang signifikan pada ketika ini. Sengaja saya tekankan sebab ada satu peristiwa penting bakal berlaku di Johor. Di Perlis, negeri yang antara terkecil di Malaysia juga, kes yang sangat tinggi telah pun dilaporkan dengan 5 angka telah pun berada di sana. Dan pastinya ketika ini kita harus memikirkan keselamatan diri kita dan juga keluarga. Bagi anda yang belum dapatkan dos penggalak, sewajarnya lah kalau kita lihat untuk sama-sama menjaga keselamatan diri masing-masing dan juga kesihatan kita. Ya. Baik. Ini dari pihak Majlis Keselamatan Negara mengatakan bahawa varian Omicron telah muncul sebagai varian dominan di Malaysia dan ini antara tips dan panduan untuk melakukan ujian kendiri RTKAG di mana kita perlu untuk mengelakkanlah daripada semua ini dan lakukan ujian kendiri rapid test kit antigen sekiranya anda berhimpun dalam khalayak yang ramai tempat awam, mempunyai sebarang gejala seperti kita ada banyak gejala kat sini, saya kira ramai pun sudah sedia maklum. Kalau sakit tekak, batuk, sukar bernafas, ada tanda-tanda demam, hilang deri bau, sakit dada, hilang selera makan, loya, itu tanda-tanda yang boleh anda pastikan diri anda untuk menjalani ujian kendiri rapid test kit antigen RTKAG ini supaya kita dapat ketahui kondisi diri kita bagaimana. Dan perlu sedia maklum jugalah berkenaan dengan bagaimana nak mengenal pasti kontak rapat, kontak casual, apa yang perlu dilakukan, bergejala ataupun tidak. Sebab sekarang memang secara sepenuhnya kita sendiri yang perlu ambil tahu berkaitan dengan keadaan-keadaan dan kondisi tersebut. Okey, ingat tahu. Itu tanggungjawab masing-masing lah yang perlu dimainkan. Okey, loceng dah berbunyi dah. Okey. Terima kasih semua untuk penonton-penonton Malaysia hari ini yang sejam bersama kami. Kembali esok dengan satu topik yang juga tak kurang hebatnya. Ini petani kota. Apa yang dikatakan, kena tengoklah bersama kami di Malaysia hari ini esok. Jangan lupa, okey, senyum selalu. Saya Anik Miswan dan Hazrina Kasim undur diri. Assalamualaikum.